Tak bunyi. Tak sini ya. Ini kan jadi kuat sangat Pak. Ila hadarat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin wa ali kulli wa ashabi kulli syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Muka surat 155 baris ketiga daripada atas daripada bawah. Muka surat 155 baris ketiga daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Dan Ketiga daripada perkara yang berkaitan dengan tawaf yang perlu kita jaga ketika kita tawaf, dia ada 6 perkara semua. Sekarang kita masuk pada perkara yang ketiga. Dan ketiga, sunat ia mengucap, yakni membaca pada permulaan tawaf itu dahulu daripada melampaui, yakni sebelum daripada melepasi Hajar Aswad. Sebelum daripada kita nak melepasi Hajar Aswad, mula-mula kita nak tawaf, kita baca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku mulai tawaf ini dengan nama Allah, dan bermula Allah Ta'ala itu maha besar. Hei Tuhanku, aku percaya dengan Dikau dan membenarkan dengan janjimu, dan aku mengikut bagi jalan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan pada permulaan melalui ia akan Hajar Aswad, bila mula-mula dia lalu Hajar Aswad hingga sampai kepada pintu Baitillah. Jadi bila dia start tawaf tu di Hajar Aswad, jalan-jalan dia mula-mula berjumpa pintu Kaabah. Bila sampai di pintu Kaabah itu, kita baca apa doanya? Maka dibacanya Allahumma inna hadzal baita baituka wa hadzal harama haramuka wa hadzal amna amnuka wa hadza maqamul aidi bika minan nar. Artinya, hei Tuhanku, bahawa inilah baitmu, inilah bait, ini rumah, baitmu, rumahmu. Itu bahasa Arab. Inilah bait ni rumah, baitmu, rumahmu. Rumah ni Kaabah ni rumah, adalah rumahmu. Dan haram ini, yakni tanah haram ini, harammu, yakni tanah harammu. Dan aman ini, keamanan yang ada di dalam tanah haram ini, amanmu, yakni datangnya daripadamu. Dan maqam ini, maqammu, yakni maqam Ibrahim ini, yang betul-betul depan Kaabah itu maqam Ibrahim ini, kan?
iaitu tempat aku meminta peliharakan dengan dikau daripada api neraka. Inilah tempatnya aku nak minta daripada lindungkan daripada api neraka. Di situ tempat mustajab doa. Kaabah ni dia betul-betul pintu dia tu dengan maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tu hak yang tu lah, yang kuning tu lah, yang ada kubah tu maqam Ibrahim. Tak biasa pergi lagi lah. Baik. Dan syaigianya, yakni sunat. Syaigia itu maksudnya sunat. Pada ketika menyebut maqam itu, mana maqam? Pada ketika menyebut maqam itu, maksudnya dalam doa di atas tu, bila kita kata wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar, jumpa dalam doa kat atas tu, hujung tu wa hadza maqamul a'idzi minan nar. Masa kita sebut tu, kita buat apa? Sunat kita ketika menyebut maqam itu, ketika menyebut kalimah maqam tu, hendaklah diisyaratkan dengan matanya. Mana matanya tengok kat mana? Kepada maqam Ibrahim. Masa tawaf tu, kita tawaf kita baca wa hadza maqamu tu kita tengok kat maqam Ibrahim. Tengok dengan muka je. Jangan pusing dada atau pusing bahu, lari dia boleh batal tawaf. Kalau tengah bergerak, kita kena undur balik. Kalau kita berhenti tak apa. Pasal tawaf tu berjalan. Sama juga bila kita nak sentuh ni rukun Yamani. Rukun Yamani tu kan dia buka juga sikit. Jadi kita pada waktu itu kita sunat sentuh rukun Yamani. Tapi masa kita nak sentuh tu jangan berjalan. Kalau kita berjalan, jadi tak sah tawaf tu, pasal tangan kita tu masuk dalam Kaabah. Pasal Syazarwan tu luar tu dia masih Kaabah lagi. Bila kita sentuh tu dah lepas lah. Syazarwan tu kita belajar dah kuliah lepas. Dia tu di kaki 5 condong gitu tu. Kaabah. Tu masih lagi dalam bangunan Kaabah. Jadi mana kaki 5 Kaabah. Jadi dia tu sepadan Kaabah lagi. Sebab tu kalau kita tawaf pijak, takdir kalau kita sesak-sesak, kita ternaik atas tu, kita kena undur balik. Dia condong tu, kita tersesak naik di atas tu, kita kena undur balik. Pasal ni dalam Kaabah. Tawaf tak boleh dalam Kaabah, mesti luar Kaabah. Jadi kalau kita hulu sambil berjalan tu, mana tawaf? Tak sah tu. Sama masa kita hulu tu, kita duduk sapu tu, tu tak sah, mesti kita undur balik. Syarat tawaf tak boleh dalam Kaabah. Jadi antara bangunan yang dalam Kaabah lagi, bukan 4 segi itu saja. Syazarwan tu dalam Kaabah hak condong. Nanti balik ni tengok dalam Google gambar Kaabah, kaki 5 tu dia condong gitu. Sampai hujung tu Kaabah. Okey. Lepas tu hijir tu dalam tu Kaabah lagi. Satu kalau kita masuk ke dalam tu tak sah tawaf, tapi memang tak boleh masuk pun sekarang. Kalau dulu kan mungkin dia tak pagar ke apa, kita boleh masuk ke celah tu. Sekarang memang dia tutup. Kalau tak tutup, orang berebut nak masuk dalam tu. Tapi maknanya kalau kita masuk dalam tu tak sah tawaf, mesti tawaf keluar. Pasal hijir tu dia masih dalam bangunan Kaabah. Cuma tak dibuat bangunan, pasal semasa dibuat bangunan di zaman kafir Quraisy dulu, tak cukup duit halal. Masa banjir tu kan runtuh Kaabah tu, dikumpul-kumpul nak buat Kaabah bangunan baru tu, tak cukup duit halal. Lalu dibuat setakat tu je hak duit haram, duit halal. Orang kafir Quraisy pun ada duit halal haram juga. Orang kafir pun. Jadi hak duit halal tu setakat tu je boleh buat. Jadi dia ni percaya Kaabah ni hebat. Tak berani dia nak buat Kaabah dengan duit haram. Tu hebat Kaabah. Jadi dia buat setakat tu saja. Hak lebih tu dia tanda dengan melengkung gitu. Lama-lama dia buat bangunan. Melengkung tu mana asal. Jadi Kaabah ni dia membulat gitu lah asal. Masuk hijir tu termasuk Kaabah. Okey. Jadi kita baca wahadha, bila sebut wahadha tu maqam, bila sebut maqam, mata kita tengok kepada hajar maqam Ibrahim. Habis, selesai. Kemudian dibacanya Allahumma inna hadza baituk Allahumma inna baitaka azimun
wa wajhaka karimun wa anta arhamur rahimin fa'idhni minan nari wa minasy syaithanir rajim wa harrim lahmi wa dami 'alan nari wa aminni min ahwali yaumil qiyamati wakfini mu'natad dunya wal akhirati. Artinya, hai Tuhanku, inilah baitmu, yakni rumahmu yang maha besar, dan wajahmu, yakni wajah tu asal maksudnya muka, tapi ulama khalaf takwilkan dengan makna zat. Wajahmu, yakni zatmu yang mulia, dan engkaulah yang terlebih kasih sayang akan hamba-Mu daripada segala orang yang kasih. Maka peliharakan olehmu akan daku daripada api neraka dan daripada syaitan yang kena rejam, dan haramkan olehmu dagingku dan darahku daripada api neraka, dan sentosakan olehmu akan daku daripada kesusahan pada hari kiamat, dan kafakan. Orang tu baca kafakan. Kafa apa? Kelah kafa. Kamu nak kafa? Kafa tu bahasa Arab. Apa kafa? Cukupkan. Kafakan, cukupkan. Cukupkan aku belanja dunia dan akhirat. Tu. Cukupkan olehmu akan daku belanja kehidupan dunia dan belanja kehidupan akhirat. Akhirat pun biar ada pahala. Dunia ni biar rezeki murah. Habis. Kemudian maka mengucap tasbih, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai kepada rukun al-iraq. Rukun al-iraq tu penjuru. Rukun tu makna penjuru. Tadi rukun Hajar Aswad. Mau kita begitu sampai tengah tu pintu Kaabah, baca doa tadi. Pintu Kaabah tu setentang dengan Maqam Ibrahim. Pergi lagi ke depan, jumpa penjuru nombor 2. Nama penjuru tu rukun Iraq. Rukun Iraqi. Depan tu sana rukun Syami. Lepas tu hak last sekali rukun Yamani. Tu Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Rukun tu penjuru. Penjuru Hajar Aswad, penjuru Iraqi. Kenapa nama penjuru Iraqi? Kerana dia arah Iraq. Dia rukun Syami. Kenapa nama dia rukun Syami? Pasal dia mengarah ke arah Syam, Syria. Kemudian rukun Yamani. Kenapa nama rukun Yamani? Pasal dia arah ke Yaman. Lepas tu mula-mula tu rukun Hajar Aswad. Pasal apa nama rukun Hajar Aswad? Pasal di situ ada Hajar Aswad. Tu je lah. Senang je. Payah apa. Jadi bila sampai ke rukun Iraqi tu, baca doa ni pula. Allahumma inni a'udzu bika minasyirki wasyakki wal kufri wan nifaqi wasyiqaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzari fil ahli wal mali wal walad. Artinya, hai Tuhanku, bahawa aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada menyekutukan dan daripada syak dan daripada kufur. Menyekutukan tu syirik lah. Ya Allah, aku berlindung daripada syirik dan daripada syak pada agamamu, dan daripada kufur, dan daripada nifaq. Nifaq tu munafik lah. Munafik. Dan daripada bersalah-salahan, yakni bergaduh. Asyiqaq maksudnya bersalah-salahan, yakni bergaduh sesama Islam. Dan daripada jahat perangai, dan daripada jahat penglihatan, iaitu perangai aku jahat, dan daripada jahat penglihatan. Apa maksud jahat penglihatan? Yakni aku lihat benda-benda buruk pada siapa? Pada ahli keluargaku dan harta dan anak. Ya Allah, lindungilah aku daripada aku lihat benda buruk. Itu maksud jahat penglihatan. Aku lihat benda-benda buruk pada siapa? Pada ahli keluargaku. Mana benda buruk pada ahli keluarga? Contohnya ahli keluarga kita sakit ke, ahli keluarga kita perangai jahat ke. Ahli tu maksud isteri. Isteri. Ahli dalam bahasa Arab maksud isteri. Pada ahli, ini isteriku. Isteriku perangai jahat ke,
isteriku perangai buruk, isteriku tak taat, faham mana? Jangan bagi aku nampak benda buruk pada isteriku. Ahli itu isteriku. Kan? Orang tabligh isteri panggil apa? Ahliyah. Tu ahli tu. Ahliyah tu. Ambil sini ahli. Ahli itu mana isteri. Dan harta, jangan tengok benda buruk pada hartaku. Jangan tunjukkan benda buruk, mana hilang, kena curi, rugi dan sebagainya. Tu. Pendek je doa, tapi maksud dia tak luas. Dan anak, jangan bagi nampak benda buruk pada aku, pada anakku. Iaitu anak aku buat jahat, anak aku tak lulus periksa, anak aku tak berjaya, anak aku jadi ini dah. Itu maksudnya aku berlindung daripada pandangan yang buruk, maknanya dapat benda-benda buruk pada ahliku, yakni isteriku, hartaku dan anak-anakku. Habis. Maka apabila sampai kepada tentangan mizab. Mizab ni apa? Mizab. Saluran apa? Saluran emas tu. Tu mizab nama dia. Duk mana saluran emas? Duk kat mana? Duk kat Kaabah lah. Apa payah jawab? Duk kat Kaabah lah saluran emas tu. Duk bahagian hak bertentang dalam hijir. Jadi kalau air turun tu dia masuk dalam hijir. Tu mizab, saluran emas kan. Jadi hak pergi nampak mizab. Bila sampai kat mizab tu, ni doa pula baca. Tu. Ada baca ke dak hagidah ni kan. Tu. Sebab tu kena foto stick ni. Orang pergi umrah bawa ni. Ni cukup lekat doa ni. Bila sampai di mizab, baca apa? Baca ni pula. Baca apanya? Allahumma azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma askini bi ka'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan la azma'u ba'daha abada. Artinya, hai Tuhanku, naungi olehmu akan daku di bawah arasmu pada hari kiamat yang tiada naung, yakni tiada bayang-bayang, melainkan naungmu, iaitu bayang-bayangmu, yakni bayang-bayang arasmu. Takdir gitu, bayang, melainkan naungmu, yakni bayangmu, Allah Ta'ala tu tak ada bayang. Jadi kena takdirnya melainkan bayangmu, yakni bayang arasmu, iaitu dengan takdir hazaf mudah. Kalau kita belajar bahasa Arab, takdir hazaf mudah. Arasmu, naungmu iaitu naungan arasmu. Satu pendapat. Hei Tuhanku, tuangi, baca, tuangi olehmu akan daku, tuang ke aku dengan piala. Piala tu baca tu. Piala. Jangan baca pila. Pila apa benda pula? Piala. Apa piala? Gelas gelas. Gelas macam piala. Dulu-dulu raja-raja ni dia minum dalam piala. Kaksun tu piala. Macam tu. Satu piala tu dulu kan berongga ke atas, lepas tu ada penutup. Lepas tu kalau main permainan menang, orang bagi piala. Maknanya benda mahal lah buat minum masa tu benda tu. Tapi tak ada kita buat minum dah. Lama-lama jadi tak boleh nak buka dah atas seketul plastik. Asalnya piala ni, tu piala dia bagi. Tu piala tu. Berongga ke atas, boleh isi benda dalam. Orang kaya-kaya minum guna piala. Jadi ya Allah, tuangilah aku dengan apa? Olehmu akan daku dengan piala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan minuman yang tiada dahaga. Bagi minum yang tidak ada dahaga lagi. Kemudiannya maknanya bagi minum dengan piala, yakni gelas yang milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, biar Nabi bagi minum kat kita. Bila minum tu tidak dahaga selama-lamanya, kemudiannya selama-lamanya. Habis sampai kat saluran. Biasa begilah, nampaklah tu pusingan sampai kat saluran mizab. Kemudian seterusnya, apabila sampai kepada rukun Syam, rukun Syami, penjuru sebelah sana, penjuru nombor 3.
Kan? Maka baca olehmu, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Tuhanku, jadikan olehmu akan hajiku ini sebagai haji yang makbul. Kalau kita buat umrah pun baca ni juga, walaupun kita buat umrah tidak buat haji. Pasal salah satu daripada nama umrah tu haji. Cuma hajil asghar dia panggil haji kecil. Jadi tak payah kita tukarlah. Ya Allah, jadikan umrahku ini tak payah. Mengikut pendapat Syekh Nawawi Al-Bintani dalam kitab Syarah Manasik Syekh Khatib Syarbini. Dia kata tak payah tukar ni. Pasal dia kata walaupun kita buat umrah, walaupun nama umrah, tapi umrah tu salah satu daripada nama umrah haji. Cuma haji kecil lagi. Tu. Jadi ya Allah, jadikan olehmu akan hajiku ini akan sebagai haji yang makbul, dan jadikan olehmu akan sa'iku ini akan sa'i yang masykur, yang disyukuri, yakni akan perjalanan yang disyukurkan, dan jadikan yang disyukur yakni yang dibalah. Syukur mana kita kata bersyukur, mana kita terima kasih, yakni yang dibalah. Mana ada balasan baiklah, perjalananku ini ada balasan baik. Dan jadikan olehmu akan dosaku ini akan dosa yang diampuni, dan jadikan olehmu hajiku ini akan perniagaan akhirat yang tiada rugi. Tuhanku yang mulia, yang amat mengampuni, ampun olehmu akan dosaku, dan beri olehmu akan daku rahmat, dan peliharakan olehmu akan daku daripada kejahatan yang engkau ketahui, kerana engkau yang terlebih mulia dan terlebih murah. Maka apabila sampai pada ruku yamani, maka tu hak lain dah, habis terjemahan sampai murah. Kemudian maka apabila sampai pada rukun yamani, penjuru yang terakhir, maka sunat disapunya dengan tangan kanan. Kita sapu tu. Pasal tu dia terbuka, tapi jangan bergerak, berhenti sapu. Ingat ni lagi umrah ni, lagi buat haji mula ni, ingat. Berhenti, jangan bergerak. Kalau bergerak tak boleh, pasal tangan kita masuk dalam Kaabah. Tawaf tu tak diiktibar. Berhenti, pusing pun tak apa, sapu. Lepas tu sunat undur sikit belakang supaya yakin, takut jadi terpusing. Nampak? Lepas kita berhenti tu pusing lah, pusing kiri lagi kan. Kita pun sapu. Lepas tu undur sikit setapak belakang, supaya jadi yakin. Mana tak ada hak tak menghadap ke kiri tu. Ingatlah undur belakang setapak tu pergi. Jadi masa sapu tu, lepas sapu apa benda buat? Sapu tangan kanannya dengan tangan kanan, dengan tangannya yang kanan, maka dikucuknya akan tangannya. Kucuk juga, macam Hajar Aswad juga. Ada setengah pendapat kata tak payah kucuk, salam saja. Tapi ikut Imam Ghazali sini, kucuk juga. Buat sapu gitu, dia boleh sapu pasal tak ada orang nak sapu situ. Hajar Aswad je payah. Tak apa, kita tak dapat Hajar Aswad, dapat itu mudah je. Ni dah berbuat Hajar Aswad. Boleh tak nak berbuat? Memang dengar orang tak sapu dah. Kalau biasa pergi, situ memang lengah orang tak sapu ruku yang mana. Kita pergi sapu. Ada fadilat juga tu ruku yang mana. Ada fadilat dia. Kemudian kita kucuk akan tangannya itu, maka dibacanya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa a'udzubika minal fakri wa min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa a'udzubika minal khizi fid dunya wal akhirah. Artinya, hai Tuhanku, bahawa aku meminta pelihara dengan Dikau daripada kufur, dan aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada papa, dan aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada seksa kubur dan daripada fitnah,
pada ketika hidup dan pada ketika mati. Dan aku minta peliharakan dengan engkau daripada kebinasaan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Habis sampai rukuk yang masa di rukuk yang mani itu baca tu. Cukup lekat doa dia. Okay? Habis sampai lepas rukuk yang mani apa pula nak buat? Dan baca olehmu pada antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ni baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina birahmatika fitnatal qabri wa adzaban nar. Tuhan, ku datangkan olehmu akan kami dalam dunia kebajikan dan di dalam akhirat kebajikan, dan peliharakan olehmu akan kami dengan rahmatmu akan fitnah kubur dan seksa api neraka. Maka apabila sampai kepada Hajar Aswad dan jalan-jalan, diulang itulah di antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Sampai ke Hajar Aswad pula baca Allahumma ghfirli birahmatika a'udzu bi rabbi hadzal hajar minad dini wal minad daini, baca minad daini, bukan din, minad daini wal fakri wa dhiqi sadri wa adzabil qabri. Artinya, hai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku dengan rahmatmu akan dosaku. Aku minta peliharakan dengan Tuhan Hajar Aswad ini, Tuhan yang menjadikan Hajar Aswad ini, daripada hutang. Ya Allah, peliharakan aku daripada hutang, dan daripada papa, yakni daripada jadi papa, dan daripada picik dada. Picik dan mana sempit dada. Picik sempit. Itu bahasanya. Ya Allah, jangan jadikan aku picik dada, yang ni sempit dada. Yang ni sempit dada tu maksud apa? Yang ni susah hati. Dan daripada seksa kubur. Dan inilah sempurna baginya satu keliling tawaf. Apa tu? Start balik tawaf kedua. Start daripada susunan nombor 1 balik. Hak dia muka surat 155. Pusingan kedua. Kalau budak tawaf ke 2 minit 3 minit siap dah. Hak ada lagi sekali dia lari dia ingat lumba lari. Habis dah Ustaz, dia kata Allah laju so. Tak ada macam ke apa ke? Sunat je Ustaz kan? Iyalah sunat. Apa semayang jugalah, tasbih pun sunat, subhanallah azim. Hak wajibnya baca Fatihah je, surah pun semua sunat belaka. Tapi orang kata khaka sajalah, kan? Kalau orang agak kangkau saja. Tengkorak lah orang kata, tengkorak. Dia tak baca apa lagi. Tanya pula sunat berlari ke Ustaz? Tiga pusing pertama sunat berlari, dia muda berlari. 3 pusing pertama berlari. Cukup 5 minit habis siap dia. Allah, cepat sungguh. Kita baru 1 pusingan nak baca tu macam ni. Buat puas dia duduk tunggu. Sebab tu kena belajar betul-betul. Orang muda ni pergi Mekah tak belajar, jadi rugi kan duit. Kalau mak ayah bawa tu kurang sikit. Tapi banyak mak ayah bawa ya. Lepas kita pergi tu biar penuh. Nak pergi, cara nak pergi. Jadi buat tawaf pun tak apalah, slow-slow buat bagi sempurna, baca ni semua. Habis. Dan keempat, sunat berlari-lari dan digerakkan tubuhnya serta dipendekkan langkahnya di dalam 3 keliling yang pertama. 3 pusingan pertama sunat berlari anak pendek gerak kata. Kenapa? Kerana Nabi SAW bila dia tawaf, orang kafir dia tengok, Nabi tunjuk X sikit. Ada tempat kita boleh X. Nabi pun lagi. Tunjuk tu. Setiap apa tu sunnah. Buat dia tu. At-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah. Takabbur ke atas orang yang sombong, sombong ke atas orang yang sombong tu sedekah. Tu. Kadang-kadang kalau kita sombong ke orang sombong pun dapat pahala sedekah. Pasal dia sombong, supaya kita sedekah kat dia. Bila kita sombong kat dia, dia pun jadi hina. Dapat pahala sedekah. Dia punya down, hilang sombong dia. Mana macam kita sedekah dia, sedekah satu sifat. Mana dia boleh jadi turun, hina dia, tawaduk dia. Sebab apa? Sebab kita takabur kat dia. Dia. Itu sedekah.
Sebab tu jumpa orang takabur, kita takabur kata. Dia pun okey, dapat pahala satu kita. Boleh. Tengok nanti tengok apa benda. Tu. Satu tok guru ada yang jenis garang itu. Kita kata tok guru apa ni, tak mengaji tasawuf ke? Kita tak mengaji tasawuf. Tak habis mengaji lagi kan. Dia marah tak ada tujuan dia nak jatuhkan kita punya sombong tu. Dapat pahala sedekah tu. Kan tu. Kita kata tok guru ni apa? Backing tu. Benda tak habis lagi kita mengaji. Tu dia. Jadi sunat 3 pusing pertama. Tu saya kata tadi budak muda dia lari 3 tu, lari. 3 pusing, lari dia. Tambah muda lagi kan. Pusingan keempat sampai ke 7 berjalan seperti biasa. Dan sunat berjalan betul. Mana berjalan biasa. Betul tu biasa. Kan jalan betul gitu pula lu. Tulis berjalan biasa. Makan makanan yang betul. Mana makanan biasa. Tu. Tulis biasa situ. Kan tak tulis nanti baca berjalan betul. Itu pun berjalan betul ke? Silap faham nanti ada. Itu kena tobik kita tu. Berjalan betul mana berjalan biasa dalam 4 keliling yang akhir. Dan kelima, wallahu alam. Kelima tu sambung. Sebab tu kata haji dengan umrah ni kena belajar lama. Hak nak sah tu bolehlah khusus hari 2 hari tu untuk sah. Tapi nak betul-betul jadi cantik, jadi comel haji umrah ni, lama ni. Berapa banyak dah ni? Tak habis lagi. Baru tawaf. Ni. Ni muka surat 39 bagi pertama daripada atas. Pada kuliah lepas kita bincangkan tentang nilai manusia. Kita ni ada nilai di sisi Allah selama mana kita tak buat maksiat. Bila kita dah buat maksiat ni, tak adalah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal itu kalau kita tengok dalam kitab bab jenayah, bila seorang manusia buat maksiat, dia mencuri, nilai tangan dia murah saja. Dia mencuri, nilai tangan dia tak ada nilai, murah je nilai dia. Berapakah kadar yang dipotong tangan manusia? Kadarnya dalam kitab hudud, kadarnya rubu' dinar, 1/4 dinar. Katalah dinar ni 800, lebih kurang 700, 800 lah kot, 1 dinar sekarang sekeping gitu kan. Tengok kadar semasa. Katakanlah 800. 1/4 dinar berapa? 200. Dengan kadar mencuri 200, sabit kesalahan dengan syarat-syarat tertentu, dipotongkan tangan. Maknanya nilai tangan ni RM200 je. Tapi bila ada orang pergi rosakkan tangan kita, ni kisos, balas balik. Kita boleh kisos dia, potong tangan dia balik. Ataupun boleh dimintakan dibayar diat kalau dia buat secara sengaja. Ataupun kalau dia buat tak sengaja, bayar diat terus. Tak boleh kisah kalau tak sengaja. Kalau sengaja, boleh kisos ataupun boleh bayar diat. Dua pilihan. Diatnya berapa? Sebelah tangan 50 ekor unta, 2 belah 100 ekor. 50 ekor unta tu berapa harganya? Kalau sekor unta katakanlah kita ambil borong, pasal dia ada hak-hak dia. Ambil borong, katalah kita kata ambil borong mudah-mudah 5,000 sekor unta. 50 ekor unta jadi berapa? 250,000 sebelah tangan. Ini nilai kena bayar ke orang tu hak kita potong. Ataupun kita tak potong, kita rosakkan tangan, tak ada guna dan sebagainya. Ini nilai. Maknanya tangan yang berdusta, tangan yang buat dosa pada Allah, itu je nilai dia.
Itu dia kata tu tak ada nilai kita di sisi Allah bila kita buat dosa. Lepas. Tapi kalau kita buat taat pada Allah Ta'ala, tangan tak bersalah, tangan yang elok ni, tu pun dah bernilai dah. Di hukum dunia pun bernilai. Apatah lagi di akhirat nanti. Nah, sebab itu dia kata pada kuliah lepas, sentiasa bagi engkau ada harga dan mulia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga jika engkau berbuat maksiat dan dosa, maka apabila engkau berbuat maksiat dan dosa, maka tiada harga dan tiada mulia bagi engkau. Habis. Syahdan adalah arti at-taqwa itu. Apa arti taqwa? Meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu makna taqwa. Yang pertama, meninggalkan maksiat kepada Allah. Sekira-kira adalah engkau tiada melihat akan dikau seorang daripada hamba Allah Ta'ala. Apa dah? Maknanya sekira-kira tiada melihat akan dikau seorang daripada hamba Allah. Maksudnya pada waktu sunyi pun kita tinggalkan maksiat. Itu takwa yang sebenar-benar. Orang tak ada pun kita tak buat maksiat. Ni bukan orang tak ada kita buat, orang ada je kita tak buat. Itu bukan takwa. Itu maknanya kita takut kat manusia, kita malu kat manusia. Bukan kita takut ke Allah, bukan kita malu ke Allah. Adapun jika engkau meninggalkan maksiat pada Allah Ta'ala, tatkala di hadapan hamba Allah, di hadapan manusia, kita tinggalkan tak buat maksiat ketika mana kita berada di hadapan manusia, dan berbuat maksiat engkau kepada Allah tatkala tiada seorang. Kalau orang tak ada, kita buat maksiat, maka tiadalah engkau orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Hak lagu ni, orang tak panggil orang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa, ada orang ke, tak ada orang ke, dia tak buat maksiat. Duduk di rumah seorang ke, duduk depan orang ke, tak buat maksiat. Duduk dalam bilik ke, duduk di luar bilik ke, tak buat maksiat. Duduk dalam bilik air ke, duduk di luar bilik air ke, tak buat maksiat. Bahkan setengah daripada ulama, mereka tu tak mandi pun dalam keadaan berbogel. Bila ditanya pasal apa, kerana aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal walaupun tak ada orang, tak ada siapa nampak, tapi malu ke Allah. Itu nama takwa. Takwa kepada Allah. Dia tak kira di mana kita berada. Jadi kita ni, terutama kita orang awam ni, sesuailah nasihat ni, kena ingat, orang tak ada ke, orang ada ke, kena jauhi maksiat pada Allah. Terutama sekali, lebih lagi kita kalau tak ada orang. Masa itulah Allah, syaitan datang uji kita ni, buat tak ada orang ni. Tapi sekarang jangan main CCTV banyak. Tengok-tengok tak ada orang, tengok keluar dalam Facebook. Oh, muka aku tu dah kan. Jangan main-main CCTV banyak. Kita takut lagi ke CCTV daripada takut ke Allah Ta'ala. Takut CCTV tu. Pada Allah Ta'ala ni, inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala ni, dia duduk di atas menara. Mirsad ni menara. Bukan Allah Ta'ala duduk di atas menara, maksudnya seolah-olah pemerhati di menara. Macam kita polis kan, polis di atas menara tengok. Tu Allah Ta'ala nak gambarkan. Lagu tu lah. Allah Ta'ala tengok belakang kita buat. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad tu menara. Lepas tu bagaimana? Jadi orang ada ke tak ada ke, jangan duk buat maksiat lah. Ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita belajar tasawuf tu nak suruh sampai kepada mana? Hadratillah. Itu matlamat tasawuf tu sampai pada Allah. Sampai pada Allah tu apa maksudnya? Tak boleh sampai kita ke Allah. Pasal bukan kata sampai kita pergi sampai. Itu makhluk. Sampai kepada Allah maksudnya sampai ke hadratillah. Hadrat Allah. Apa makna hadrat Allah? Hadrat itu hadir. Allah sentiasa hadir dalam jiwa kita. Itu ingat ke Allah sentiasa, tak pernah lupa satu saat. Itu antara matlamatnya. Itu belajar tasawuf nak sampai ke hadratillah, supaya setiap nafas kita keluar masuk kita tak lupa pada Allah.
Hak tu tak boleh nak buat tu, Allah Ta'ala bagi tu, mauhibah. Ya, kita berusaha je lah, usaha-usaha, tapi bagi tu Allah Ta'ala. Itulah dia punya antara goal matlamat kita belajar tasawuf. Kan? Supaya kita sentiasa ingat ke Allah Ta'ala. Ni kalau duduk seorang tak ingat, lupa ke Allah, tu walaupun mengaji habis kitab tasawuf 14 kilo tu, kitab tasawuf habis beratnya kan tak? Tak jadi apa tu. Sebab kitab ni nombor 2, buat tu nombor 1. Tak mengaji kitab, buat tak apa. Mengaji kitab tak buat, tak jadi. Macam belajar tajwid, belajar habis kitab tajwid, baca salah, hak dengung tak dengung. An'am, dengung pula an'am, siratal ladzina an'amta. Belajar kitab tajwid ambil 14 bunyi tapi baca tak betul, tak ada. Dia tak belajar tajwid pun, tak belajar pun, tapi baca betul. Hak tu nak belajar tu tak penting, kitab tu tak penting, yang penting betul. Tu kalau betul tu tak apa. Kalau dah betul tak payah mengaji tak apa. Dah betul dah. Itu kalau Allah Ta'ala tarik jazbah, orang yang dia tarik tu dia panggil majzub. Dia tarik itu tak apa. Kerana mana tadi? Dan tiadalah harga sekalian amal ibadat engkau kepada Allah, kerana adalah Nabi SAW ketika minum air katanya, Nabi kata ketika minum air apa benda? Alhamdulillahillazi ja'alahu azban furata birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Dan adalah Nabi SAW apa benda tu? Tak nak tu, habis potong tu, dia ulang balik tu. Dan adalah Nabi SAW maha suci apa benda? Dan adalah Nabi SAW tu potong, potong semua tu, ambil maha suci tu terjemahan. Dah. Bukan terjemahan tu, dia tak ada terjemah ni. Tak ada terjemah doa ni. Kena tulis terjemah tepi tu. Apa maksud Nabi minum air ketika minum air dan baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang ja'alahu menjadikan air ini azban furata, manis seperti sungai Furat, birahmatihi dengan rahmatnya. Manis tu maknanya sedap lah air ni. Walam yaj'alhu dan tidak jadikan dia air ni milhan ujajam, air masin, bizunubina dengan sebab dosa kami. Boleh faham? Jadi segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini manis, sedap seperti sungai Furat dengan rahmatnya, dan tidak menjadikan dia masin dengan sebab dosa kita. Dan adalah Nabi SAW maha suci ia daripada dosa. Dan tetapi bersabda ia dengan yang demikian, tapi Nabi sebut yang demikian kerana merendahkan dirinya. Itu tawaduk Nabi SAW. Ini masuk bab lain ni sebenarnya. Okey. Gitu. Jadi kalau kita kata Nabi ada dosa ke tak? Nabi tak ada dosa. Tapi pasal apa Nabi minum baca tu? Jadi kita baiki sikit kitab. Okey. Semula. Kerana Nabi SAW, jumpa ambil balik atas pada baris doa tu, sebaris daripada doa ke atas tu, kerana adalah Nabi. Jumpa ke tak? Kerana adalah Nabi kan? Kita buang kalimah kerana. Kerana tu dia illah bagi ayat yang sebelum. Jadi kita tukar dia adalah Nabi. Itu bermula kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arabnya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syaribal ma'a qala alhamdulillah. Itu.
Jadi pasal itu duk faham tadi, doa ni ada kaitan dengan ayat atas pasal diguna kalimah kerana tu illah sebab bagi ayat sebelum. Jadi tak. Jadi ayatnya mati sampai kepada Allah Taala, noktah situ. Kemudian perkara baru pula adalah Nabi. Adalah Nabi. Kerana tu tak nak. Kerana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Kerana tu potong. Okey, habis dah kata Pertama, Nabi baca doa tu pasal apa? Kerana Nabi nak ajar kita supaya tawaduk. Walaupun Nabi tak ada dosa, Nabi sebut air ni tak jadi masin sebab dengan dosa kami. Pada Nabi tak ada dosa. Yang keduanya, dan kerana mengajarkan sekalian umatnya, dan nak ajar kita ni umat ni supaya sikapnya tawaduk. Aku tawaduk, kamu pun tawaduk. Jangan sombong, jangan rasa ni hebat, rasa mulia, rasa pandai, rasa apa. Jangan rasa macam tu. Aku pun sebut zunubina, dengan dosa kami, walaupun aku tak ada dosa. Dan boleh bersabda, ya boleh je Nabi kata bizunubikum, dengan dosa kamu. Zunubikum maksud dengan dosa kamu. Maknanya doa tadi dia boleh tukar alhamdulillahilladzi walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubikum, dan tidak Allah Taala tak jadikan air ini masin dengan sebab dosa kamu. Boleh je Nabi nak ajar kita, tak cakap itu. Memanglah kamu je berdosa, aku tak berdosa. Tapi pasal apa Nabi kata dengan dosa kami? Kami itu termasuk dengan Nabi sekali. Pasal apa? Nabi nak ajar tawaduk, merendah diri. Kadang-kadang kita dah naik satu tingkat tinggi, jangan kita kata, hei, aku memang habis apa benda tak ada mengaji dah. Mengaji belakang dah. Jangan kata gitu. Kita kata Allah, aku ni sikit baru mengaji. Walaupun kita dah mengaji banyak dah. Habis kita dah mengaji. Jangan nak kata, tak ada kita dah nak mengaji aku ni. Tak ada kita. Jangan. Taklah mengaji baru sikit je. Walaupun betul kita mengaji. Kata kita hak di pondok tu habis belakang dah mengaji. Kan, hak jenis kita, dia ada kita mengaji. Kan, ada kita orang tak mengaji. Jadi kita di pondok ni tak ada kita dah nak mengaji. Habis belakang dah kata dah. Oh hebat dah. Kita kena cakap, kita kena rendah diri Allah, baru sikit je. Tiru Nabi. Nabi walaupun tak ada dosa, dia kata dia ada dosa. Tu rendah diri. Sentiasa merendah. Kadang orang rendah ni Allah Ta'ala angkat darjat dia, insya-Allah. Kalau kita sombong, turun lalu. Okey, habis selesai kata. Dan tiada juga kat tu kita sambung akan datang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Dan harus pula dijadikan sutra itu kunci serban, iaitu dua tepi serban yang pada asal tenunan lagi atau yang ditambahi luar pada tenunannya sekira-kira tiada lebih kadar panjangnya daripada 4 jari. Ini kadar panjang tiap-tiap satu uratnya, dan tiada mengapa jika ada beberapa suku daripada serban itu sutra sekaliannya, seperti bahawa ada pakin serban itu sutra, ujung serban itu sutra sekaliannya, dan losongnya setengahnya sutra, losong hak panjang tu sutra, dan macam kepuk losong lah, kepuk panjang, dan setengahnya yang lain daripada sutra jika yang lainnya lebih pada timbangan, seperti yang lagi akan disebutnya.
Maknanya tak apa, tak ada masalah. Syaratnya pakaian yang lain ataupun kain yang lain tu lebih banyak daripada sutera. Itu je syaratnya. Nak buat lagu-lagu mana pun tak apa. Syaratnya kalau jenis tampal ni timbangan. Ni berat berapa, ni berat berapa. Jadi mesti yang kain lain tu lagi berat. Kalau jenis campur, tenun campur pun sama. Jadi syarat dia jangan lebihi 50%. Kalau melebihi 50%, maknanya tak boleh. Sutera lebih banyak daripada kain biasa tak boleh. Mesti kain biasa selain pada sutera lebih banyak. Itu hak dia. Dan lainnya yang lain daripada yang tersebut itu seperti kancing baju. Kita buat kancing baju macam ni, bulat-bulat ni boleh daripada sutera. Dan tali timbangan, tali nak menimbang, tali dacing. Tali dacing tu kita buat nak menimbang. Dan tali anak kunci kita buat tali nak ikat anak kunci, boleh pada sutera. Dan tali buah tasbih dan jebu-jebunya. Tahu jebu-jebu? Itulah ujung tu dia. Jebu-jebu tali kepala tu kan. Bunga-bunga. Buah tasbih tak ada tu je. Itulah kepala dia tu kan tali keluar tu jebu lah bagi. Jebu-jebu. Tu bunga dia tu. Boleh. Dan lainnya, lain daripada itu boleh daripada sutera. Dan harus bagi perempuan, ini halal bagi perempuan memakai dan membuat hamparan. Boleh pakai sutera dan boleh buat hamparan untuk tidur, untuk berjalan, untuk duduk, boleh berlaku orang perempuan. Dan lainnya selain daripada buat pakai dan hamparan, boleh berlaku orang perempuan. Mana orang perempuan dengan sutera ni boleh berlaku, dia nak buat apa pun. Daripada sutera, yang ni harus perempuan pakai dan buat hamparan dan lainnya daripada sutera. Dan harus baginya bagi perempuan segala bagai pakaian emas. Masuk emas pula. Harus bagi orang perempuan untuk pakai segala jenis pakaian emas. Maknanya jenis pakaian emas boleh berlaku. Sama ada sedikit atau banyak. Sikit ke banyak ke tak apa berlaku. Dan harus bagi wali kanak-kanak. Pakaian emas ni maknanya gelam emas, cincin emas, rantai emas, gelang kaki emas. Boleh berlaku bagi orang perempuan. Gelang kaki tidak haram. Yang haram tu loceng dia. Wala yadribna bi arjulihinna. Apa nak sama? Lita'lama ma yubdihinna. Gitu kan? Jangan dipukul kaki tu supaya diketahui apa yang ada di belakang kaki tu. Maksudnya apa yang disembunyikan di dalam kaki. Tu gelang kaki orang Arab ni dia apa benda? Dia pakai loceng. Jadi orang perempuan Arab jahiliah dulu hak jenis perangai tak elok tu, dia berjalan lalu pakai kaki, dia hentak kaki, yadribna bi arjulihinna. Tum. Jadi bunyi ceng. Orang lelaki bunyi ceng juga dia. Nak tengok. Itulah dikiaskan orang perempuan tak boleh pakai gelam kaki yang berloceng. Kan? Jadi maksudnya tak boleh bunyi tu. Adapun gelang kaki pakailah. Kan? Jadi bila nak keluar sebagainya kena sembunyikanlah. Kan pakai stokin, dalam stokin tak ada masalah. Perhiasan tu kena tutup lah. Hak pakai tak apa. Khal bahasa Arab. Kalau suami suruh pakai kena pakai lah. Kan? Gitu. Dan harus bagi wali kanak-kanak. Wali kanak-kanak. Dan wali di sini iaitu wali ajaran. Wali ada berapa jenis? Pertama wali harta. Kan? Wali harta tu bapa, datuk. Yang kedua wali nikah. Wali nikah lain. Kan? Wali nikah apa? Bapa, datuk, adik-beradik. Tapi wali harta adik-beradik tak termasuk. Adik-beradik tak boleh jadi wali harta. Kan? Bapa, datuk dan sebagainya kat atas. Wasi, qayyim dan sebagainya. Ada susunan dia di belakang nanti. Ni wali ajaran, wali tarbiyah dia panggil.
Wali tarbiyah. Ni bukan wali tasawuf ni. Ni wali penjaga dia panggil. Wali harta, penjaga harta. Bapa, datuk ke atas. Kalau bapa datuk tak ada, orang yang dipesan oleh bapa dia sebelum meninggal, qayyim atau pewasi. Kemudian pergi kepada qadi. Itu dia wali harta. Qadi kalau sekarang enggak apa benda? Amanah raya lah yang dilantik oleh kerajaan. Itu adik-beradik dia tak pergi. Pasal tu kalau harta kan kita mati, ada anak bawah umur, harta tu pergi ke amanah raya. Untuk pesaka dia tu. Pasal wali harta dia. Wali harta. Pak tak ada, datuk tak ada, pergi ke amanah raya lah. Amanah raya adalah walinya qadi. Melainkan dia lantik wasi sebelum mati. Sebab tu kalau kita lantik dah wasi penama. Jadi wasi tu bertanggungjawab untuk itu. Kalau tak lantik penama, pergi ke amanah raya lah. Amanah raya lah urus harta anak kita tu. Tu wali harta nama dia. Kemudian wali nikah. Wali nikah bapa datuk. Lepas bapa datuk tak ada, pergi kepada siapa? Adik-beradik. Adik-beradik ibu sebapa. Kemudian sebapa. Tu boleh jadi wali nikah. Ini wali tarbiyah, wali ajaran, wali didik, pendidik. Siapa wali pendidik? Dia bukan bapa saja. Jadi dikehendaki wali di sini iaitu wali ajaran, sama ada bapaknya atau ibunya atau saudaranya yang besar. Saudara ni apa? Adik-beradik. Tulis bawah tu, adik-beradik hak besar. Laki perempuan tak kisah. Sebab tu Nabi kata suruh anakmu sembahyang ketika umur 7 tahun dan pukul ketika umur 10. Siapa kena suruh? Siapa kena suruh? Siapa kena suruh budak tadi? Bapa. Lagi? Mak kena juga. Jangan mak kata bukan tanggungjawab saya ni, awak je. Mana pula? Awak wali. Dia tak faham wali mana. Ni wali apa? Wali ajaran. Mak pun termasuk. Sudah dia tak payah tunggu ayam kau balik suruh. Aku malas suruh. Bukan tanggungjawab aku. Biar berdosa pok kau. Tu juga lagu tu. Itu salah. Dia tak boleh bahagikan mana wali kategori wali. Wali ni mana penjaga. Ini bab penjaga ni penjaga ajaran. Ini yang mengajar ni mak pun termasuk juga. Termasuk juga adik-beradik Hamzah. Mana kita adik kita hak besar dah macam ni, ada adik kita kena suruh juga. Kita termasuk juga. Jadi kita ada pada waktu itu, mak ayah kita tak ada keluar. Kita ada di rumah masa tu. Kita tak suruh adik kita. Dosa kita. Itu dia. Jangan ingat ni ayah. Anak ayah ni bukan anak aku. Kena faham. Tu wali ajaran. Jadi harus di sini, wali di sini iaitu wali ajaran sama ada bapaknya atau ibunya atau saudaranya yang besar, dan dikehendaki yang dimaksudkan dan dikehendaki ini dimaksudkan kanak-kanak itu daripada diperanakkan dia, yakni bermula daripada hari lahirnya sampai balignya. Itu maksud kanak-kanak. Jadi maknanya yang belum balik, daripada sejak dia lahir sampai dia balik itu panggil kanak-kanak. Kalau dah balik, kanak-kanak lagi dah mana kanak-kanak dah balik. Sebab tu dewasa dalam fiqh ni sampai balik dah. Harus apa? Memakai harus tadi harus bagi wali kanak-kanak. Cuba kita baca matan saja, lompat tu. Harus bagi wali kanak-kanak memakai kanak-kanak daripada sutra. Maknanya wali tadi boleh bagi pakai kat budak-budak kain sutra, laki perempuan pun tak apa. Pasal apa? Pasal dia bukanlah, tak ada dosa pahala lagi. Dan membuatkan hamparan dan kelambu dan lainnya. Boleh buat hamparan, boleh buat kelambu, boleh buat belaka. Tu. Boleh belaka. Tu. Maknanya untuk kanak-kanak tadi. Pasal apa? Pasal dia tak ada hukum halal haram lagi. Pasal dia bukan mukallaf lagi. Dan harus pula bagi wali kanak-kanak
Tu tadi sutra. Yang kedua, harus pula, yang ni boleh pula bagi wali tadi. Wali tadi sama macam atas tadilah, memakai kanak-kanak, dan jikalau kanak-kanak itu muda belia sekalipun. Apa makna muda belia? Amrat bahasa Arab. Muda belia apa? Bukan. Muda belia apa? Muda belia bahasa Arab panggil amrat. Amrat. Melayu panggil jambu. Jambu. Tahu jambu? Tak tahu jambu? Bukan jambu, buah jambu lah. Jadi kanak-kanak, dia sampai satu had, dia tengok orang Arab, orang Melayu ni tak nampak sangat pasal kulit kelabu asap. Orang Arab, bila dia budak, dia sampai usia dalam 7, 8 tu, kulit dia putih, cerah. Mulut merah. Misai tak naik, janggut tak naik. Jadi masa tu dia panggil amrat. Jadi pada waktu itu budak ini kena jaga betul-betul. Pasal apa? Pasal kadang-kadang terjatuh hati orang lelaki pada dia. Itu. Kadang-kadang tak boleh dibenarkan budak ini masuk dalam hammam. Hammam tu bilik mandi awam. Mandi kolam panah. Negara Arab kan ada kolam panah. Jadi ramai-ramai masuk, amrat tak boleh masuk. Pasal dia bimbangi, tengok ada hak jenis. Ialah nafsu manusia. Ada nafsu bengong dan sebagainya. Ada. Jadi kena kawal lah, Islam kawal. Ni tak boleh masuk. Pasal muka dia ni jambu. Jambu lah kan masalah dia? Jambu. Itu nama dia amrat bahasa Arab. Tapi dalam bab ini boleh dia kata. Bagi pakai sutra, boleh bagi pakai sutra, dan bagi walaupun muda beliau. Dalam bahasa Melayu dia panggil muda beliau. Dalam bahasa Arab panggil amradul hasan. Amrat yang cantik. Melayu pun mungkin ada kalau hak budak-budak kulit putih apa semua tu. Kan? Tapi payah nak jumpa lah Melayu ni. Muka kulit-kulit gelap ni dia tak jadi sangat amrat. Arab je. Arab banyaklah orang putih tu. Tu. Boleh faham istilah. Ye janggut banyak dah amrat apa. Dia budak tak ada janggut, tak ada apa kan, dia jambu kan masa tu. Ni dah janggut misai tak ada amrat dah. Orang tengok pun lagi ya. Baik. Tu baik. Faham dah? Muda beliau. Itu istilah dia. Mana kanak-kanak, walaupun jikalau kanak-kanak itu muda beliau, mana amrak sekalipun, boleh pakai, akan pakai yang hiasan yang daripada perak dan emas. Boleh pakai. Tetapi yang aula, yang afdal, yang aula baca, jangan baca uli. Nak uli apa pula? Tetapi yang aula jangan diberi pakai, harus pakai. Tapi yang afdalnya, yang lebih utamanya, lebih baiknya, jangan bagi pakailah yang tersebut itu. Kerana apa? Jangan bagi pakai. Kerana takut biasa dengan dia, dengan emas, dengan perak. Apabila sudah balik, maka suka atasnya meninggalkan dia. Suka. Jadi kata eloknya jangan bagi pakai. Ustaz dulu masa kecil, nenek ustaz sayang cucu ni gelang 4 tangan, kaki gelang, suasa. Ada gambar masa kecil tu. Orang tua sayang dapat cucu. Lepas tu dah besar, mak pergi cair kata buat cincin. Buat cincin untuk kau. Bila masuk ke pondok belajar, tak boleh pakai kan cincin swasta? Bagi kat mak anak kan dia pakai. Tapi cincin besar macam ni cincin orang lelaki. Swasta. Swasta kan campur dengan emas. Jadi jangan bagi pakailah. Takut nanti dah besar, nanti susah nak buat, tak tinggal. Pasal dah biasa kan. Tapi dari segi hukum tak berdosa kalau orang pakai. Biasanya orang-orang India biasa. Kalau kita tengok anak-anak kecil dia kan, laki pun pakai. India Muslim ke apa. Pasal dia terbiasa dengan adat. Tengok gelang kaki, gelang tangan, 4-4. Padahal laki gelang mah. Sebab tu dalam kitab Fathul Mu'in boleh. Dalam setengah kitab tak boleh.
Ni dia ikut macam Fathul Mu'in ni. Fathul Mu'in ni dia pengarang dia orang Malabari. Malabar ni mana India lah. Jadi dia tengok kat suasana tu. Baik, seterusnya, dan harus pula memakai sutera bagi lelaki jika ada sutera itu yang bercampur dengan yang lainnya seperti kapas atau katan. Katan ni apa benda? Iaitu kulit kayu. Atau suf. Suf ni apa? Iaitu bulu. Bulu kambing ke apa bercampur tak apa. Jika tiada lebih timbangan suteranya daripada yang lain. Maknanya jangan lebih banyak timbangan sutera daripada fabrik lain. Kalau dia banyak tak boleh. Dari sudut timbangan. Adapun jika lebih timbangan sutera atau bersamaan keduanya sama banyak, 50-50 sama banyak, tidak harus dipakainya. Dan jika syak pada lebih sutera atau lebih yang lain, dia ragu-ragu. Mana banyak ni, banyak sutera ke banyak hak lain ni. Maka tiada telah mengharuskan dia oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata kalau syak halal. Banyak mana ni, sutera banyak ke kain biasa banyak ni. Ibn Hajar kata halal. Dan menyalahikan dia oleh Ramli, tapi Imam Ramli kata tak boleh. Kalau syak jadi haram. Haram pakai. Ibn Hajar kata kalau ragu-ragu, banyak sutera ke banyak ni, confused, tak yakin banyak sutera ke banyak ni, maka halal. Ibn Hajar kata kalau tak yakin macam tu, maka haram pakai. Itu khilaf lah. Dan harus bagi laki-laki dan khunsa memakai cincin perak satu atau dua. Jika ada satunya qadar berat 1 miskal. 1 miskal ni lebih kurang 4.4 gram. Tak termasuk batu permata dia lah. Kalau timbangan sekarang lebih kurang 4.4 gram. Satu-satu cincin kita tu je beratnya. 4.4 gram 1 miskal. Iaitu lebih kurang 1 mayam setengah. Itu kalau kiraan dululah, 1 mayam setengah. Dan harus bagi perempuan memakai bagai-bagai. Bacanya bagai-bagai, yakni berbagai. Harus bagi perempuan memakai bagai-bagai. Lelaki tadi harusnya 1. Harusnya 1. 1 tu pula beratnya 1 miskal. Ini pendapat ni lah. Tapi kalau mengikut Imam Baijuri di dalam kitabnya Hasyiah Baijuri, dia kata tak ada had tertentu, kira uruf adat setempat lah. Kan, kalau ni besar ni lebih ni masa 4 gram ni besar ni. Asal lebih ni 4 gram ni sikit je. Jadi kalau ikut pendapat Imam Baijuri, dia kata tak ada had tertentu, ikut uruf, ikut adat lah. Mana ada orang tempatan ni mana besar mana cincin. Mungkin ada besar lagi sikit, batu besar-besar lah kan. Kadang-kadang batu sampai sini okey lagi. Tapi ada tak orang pakai batu sampai ke kuku? Besar tu. Tak ada, orang tu lebih pada uruf, tak lihat. Dia pakai uruf adat. Jadi catat sikit lah. Jadi catat sikit di situ. Berat 1 miskal tu yang muktamad dikira pada uruf dari segi kedudukannya dan pada berat dan bilangan dan tempat. Uruf belaka. Kedudukannya, duduk di mana, jari mana tu ikut uruf. Uruf kita di jari mana. Walaupun Nabi pakai di jari kelingking. Tapi itu ikut uruf. Dan pada berat, dari segi timbangan berat, dan pada bilangan pun ikut adat. Kalau ada orang Melayu ni 2 ni okey lagi, tak apa. Kalau ada orang Melayu 4 ni okey lagi, sini tak apa. Tapi kalau 5 ni tak ada adat orang Melayu. Itu adat orang apa tak tahu. 5 jari kan. Dan bilangan dan tempatnya. Tempat pun gitu, bilangannya dan tempat. Kedudukan tadi tu pangkat dia, mana dia orang macam ni berapa pakai cincin.
Gitu kedudukan. Ni tempat. Jadi ada empat lah dikira uruf dari segi kedudukannya. Mana dari segi kedudukan dia sebagai apa, tok guru ke sebagai apa. Kalau tok guru biasa pakai berapa cincin, gitu. Pada berat, pada bilangan dan pada tempatnya. Tempat tu tempat dijari tu mana. Okey. Okey, sikit lagi. Dan harus bagi perempuan memakai bagai-bagai, yakni berbagai-bagai pakaian emas dan perak jika tiada berlebih-lebihan. Jika tiada berlebih-lebihan, tiada melampaui batas. Jika tiada melampaui batas, yakni dipakaikan dia pada lain daripada badannya. Boleh pakai selain daripada badannya, seperti dijadikan kain yang ditenungkan dia dengan emas atau perak. Kaya benar dia. Sokek tenung dengan emas dengan perak. Atau ditikam akan dia dengan emas atau perak. Tikam ni apa? Jahit. Jahit dengan emas perak. Akan hamparan duduk atau hamparan tidur atau kain selimut, maka yang demikian tu padanya berlebih-lebih. Atau ditikam padanya atau kain selimut, maka demikian tu padanya berlebih-lebih. Adapun jika dipakaikan dia pada badannya hingga penuh badannya daripada emas dan perak, jika dijadikan dia terompah yang dipakaikan dia pada kaki sekalipun, tiada haram yang demikian itu, kerana tiada padanya berlebih-lebihan. Tu dia. Pakai kat badan boleh. Kalau selain pada badan tak boleh, kerana dia termasuk dalam berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan yakni dipakaikan dia pada lain daripada badannya, seperti dijadikan kain yang ditenungkan dia dengan emas atau perak. Itu bukan pakaian, pasal tenung. Pakai itu pakai terus, tenung tak boleh. Atau ditikam akan dia dengan emas atau perak, jahit dengan emas perak akan hamparan duduk atau hamparan tidur atau kain selimut, maka yang demikian tu semua contoh ke atas tu padanya berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan, maka berlebih-lebihan tidak boleh. Kalau tak berlebih-lebihan tak apa. Adapun ni muqabil tak berlebih-lebihan, lawan bagi tak berlebih-lebihan apa benda? Jika dia pakaikan dia pada badannya hingga penuh badannya, macam Mami Jarum penuh jarum hingga penuh badannya daripada emas dan perak. Jika dijadikan dia ghayahnya, jika dijadikan dia emas dan perak tu terompah yang dipakaikan dia pada kaki sekalipun, tak apa, tiada haram. Yang demikian itu kerana tiada padanya berlebih-lebihan, tiada masuk dalam berlebih-lebihan, kerana dia dalam bab pakaian lagi. Terompah emas. Memang semayang tak khusyuk. Hilang pula dalam selipar aku. Ada ini kerja orang kaya lah ni. Tapi dari segi hukum gitulah, macam tatimah ini satu kesempurnaan. Ni nak cerita semayang dalam waktu ketakutan, semayang dalam perang dan sebagainya. Itu kita sambung kuliah akan datang lah. Habislah bab pakaian. Ada soalan sebelum kita tamat? Macam ni? Gigi emas tak apa. Pasal dia masuk dalam darurat. Ada 3 benda boleh. Dia tak termasuk pakaian, termasuk benda perubatan. Termasuk benda dalam perubatan. Pasal apa? Pasal gigi tu kalau pecah kita tampar dengan emas, itu boleh. Kalau dia termasuk dengan perhiasan pun boleh, termasuk dengan perubatan pun boleh, berubat dengan benda haram boleh. Yang penting tak ada benda yang halal. Sebagai contoh, Nabi, di zaman Nabi ada orang sahabat Nabi terpotong hidung. Lalu hidung dia buat hidung palsu. Pasal hidung ni terpotong, ni kan tak ada hidung, ni susah. Dia masuk habuk dia mah. Buat hidung atap ni dia buat dengan hidung palsu, buatnya daripada besi. Tapi besi ni dia ada karat, benanah hidung tu, bau busuk. Lalu dia adu kepada Nabi, Nabi suruh tukar jadikan hidung emas.
Di gigi pun sama, kalau pecah kita tampal dengan gigi emas boleh. Pasal kalau benda lain mungkin berkarat dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah, halal. Tak termasuk daripada benda yang haram. Kalau lelaki boleh kerana darurat je. Kalau perempuan tak darurat pun tak apa. Pasal dia termasuk pakaian. Kalau lelaki ya pecah gigi tanpa gamah, boleh. Tapi kalau ada benda lain kena guna benda lain dulu lah. Kan? Mungkin yang benda lain ada. Boleh salut gigi dia dah. Tak boleh. Kalau benda lain tak ada, baru boleh pakai emas. Perempuan tak apa, pasal memang dia boleh emas. Perhiasan boleh. Pakaian di badan dia boleh, tak ada masalah. Dia tak boleh selain pada pakaian di badan. Amparan apa semua tak boleh. Pakaian, termasuk pakaian tu kasut, jam tangan dan sebagainya, mah boleh. Mengikut pendapat kita ni lah. Okey. Di dalam perjalanan. Jadi kita tak balik di rumah atau di tempat kerja. Jadi bila kita pakai itu boleh lagi. Dia selagi kita tak sampai ke tempat yang kita mulakan musafir, tak putus lagi safar kita. Kita pergi Johor, balik Johor tak balik lagi. Katalah kita duduk di sini, mana sempadan kita yang kata kita keluar daripada kawasan sempadan. Yang kita belajar dulu, sempadannya keluar sama ada dengan padang luar ataupun sungai. Kota tak ada lah negara kita. Lalu kita, kalau kita duduk di sini, mungkin kita kata jalan besar, Masjid Amaniyah tu boleh lah, pasal dikirah jalan besar tu dengan parit. Jalan ini kecil lagi ni. Jalan dua lain tu masih kategori kecil. Jadi kita kata jalan Masjid Amaniyah tu ada 4 lane tu, tu jalan besar lah. Kita kata kiah dengan parit. Jadi sampai situ, okey, startlah musafir kita. Kiah pada parit tadilah, jalan besar pun boleh kiah parit. Ataupun kita was-was, kita pergi depan sikit, sungai Batu Kif tu, situ start. Okay, tak apalah situ. Lalu sampai di situ, startlah musafir kita. Bila kita balik sampai situ, putuslah musafir. Masuk situ tak boleh lah. Selagi belum kita masuk kawasan tu tak apa. Sama ada kita sengaja ke tak sengaja, tempat lain. Mungkin kita masuk Jabat dulu. Itu kawasan yang putusnya musafir. Bila kita putus musafir, ada 8 ke berapa masalah putus musafir. Tamat, putus tu makna tamat musafir kita. Bila tamat musafir tak boleh jamak dan qasar. Salah satunya daripada tamat musafirnya ialah kita sampai kepada sempadan yang mana kita, bila kita keluar, inilah sempadan yang dipanggil keluar daripada kawasan. Bila sampai melepasi sempadan tu, putuslah musafir. Lagi belum sampai sempadan tu, belum putus lagi. Tu ya. Walaupun kita pergi pejabat ke apa, itu bukan kawasan kita, itu tempat kerja kita. Kita tak duduk di pejabat. Boleh lagi. Jabat tu dekat kawasan putus. Habis Katalah kita duduk di sini, pejabat kita depan tu je. Katalah pejabat kita di Sungai Tua tu. Habis lah kita masuk, lalu ke kawasan sepadan, tak habis belum kita sampai dalam. Walaupun tak sampai di rumah lagi, dia sampai di kawasan sepadan, kita keluar tadi. Itu ya putus. Dan beberapa masalah lagi lah. Kita niat nak pulang dan sebagainya. Niat nak duduk satu tempat 4 hari, putus lah. Kita balik kampung nak duduk 4 hari, tak termasuk hari sampai, hari pulang. Kan? Kalau kita sampai hari Ahad tu tak kira, start besok. Malam Isnin, malam Selasa. Kan? Ahad startnya malam ni. Malam Isnin dengan hari Isnin satu. Malam Selasa dengan hari Selasa 2. Kita sampai Ahad kan? Katalah kita sampai hari ni kat kampung kita. Kita start kiranya malam ni lah. Malam Ahad dengan hari Ahad satu. Dia kira malam dengan hari dia. Malam Isnin dengan hari Isnin 2. Malam Selasa dengan hari Selasa. Malam Rabu dengan hari Rabu 4. Kalau kita nak bertolak pada hari apa? Hari Khamis, putus musafir. Kalau kita nak bertolak pada hari Rabu, baru 3 hari. Boleh.
Kalau kita nak bertolak pada hari apa? Hari Khamis tak boleh. Sampai hari ni tolak hari Khamis tak boleh. Itu cara kira dia. Pasal dah 4 hari kita nak duduk di satu tempat tu 4 hari. Kita sampai je 4 tak boleh terus. Bukan kita tunggu 4 hari, sampai je letak kereta situ, masuk kawasan tu. Kan kereta masuk sempadan kawasan tu. Kita kena tahulah sempadan kawasan tu. Macam kita nak keluar tadi, mana? Sampai sungai kawasan tu. Lepas tu sebelah sana. Putuslah mana kawasan sepadan kawasan tu mana. Sepadan yang ditandakan tadilah yang 3 tanda tadi. Sampai je masuk sepadan dia, kita nak duduk dalam kawasan sepadan tu apa hari? 3 hari. Tak termasuk hari pulang dan sampai. Boleh. 4 hari. Tak termasuk hari pulang dan sampai. Tak boleh. 4 hari ke atas tak boleh. Boleh putus musafir. Sampai je tak boleh turun jamak pasar. Misal kita nak pergi ke Johor. Kita tahu dah Johor. Kapur apa banyak pari sikit. Batu Pahat. Batu Pahat. Kita pun sampai kat Batu Pahat, sampai ke parik dia tu, sepadan tu, kita pun lepas parik dia, putuslah musafir. Lalu kita nak duduk di situ apa hari? Pagi nak duduk sehari. Katalah kita nak balik sampai hari ni, nak baliknya hari Khamis, tak boleh lah. Mari kira malam ni, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, 4 hari. Nak balik hari Khamis, 4 hari lah. Tak boleh lah. Kita nak balik hari Rabu, malam Ahad dengan hari sekali lah, malam Isnin, malam Selasa. Lepas tu siang Rabu tu baru balik. Baru 3 hari kita duduk di sana. 3 hari tak cukup 4 hari lagi. Selama kita duduk di sana boleh jamak pasar. Dengan syarat di sana bukan tempat kediaman kita. Kalau di sana tempat kediaman kita tak boleh juga. Kediaman ni mana tempat mukim kita. Contoh kita duduk di Kuala Lumpur. Kita pergi sana rumah saudara baru kita. Kita dah bermukim di Kuala Lumpur, beli di Kuala Lumpur. Kita balik rumah mak ayah kita. Tak apa, rumah mak ayah kita dah tak ada rumah kita dah. Pasal kita duduk di sini dah ada rumah sendiri dah. Malaikat bujang-bujang ni kan. Bujang-bujang dia balik rumah mak dia. Dia duduk rumah mak dia lagi lah walaupun dia duduk di sini. Sini dia menyewa, dia tak nak duduk di sini kan. Malaikat memang dia beli rumah dia, memang dia nak duduk sini walaupun dia tak menikah. Itu lain. Tapi biasa orang bujang ni kan nak balik kampung. Alah, malaikat dah menikah tu hal lain lah. Betul. Macam ustaz duduk sini. Kena letak di sini lah ni. Ada rumah, ada apa, dan niat pun nak duduk di sini. Niat hati duduk di sini. Bila balik rumah ustaz di kampung tu boleh jamak qasar kalau kurang pada pagi. Pasal tak nak duduk di sana dah. Malaikat berubah niat satu hari nanti. Malah dah duduk sini. Penat kerja, jam apa semua. Nak balik duduk Kuala Lumpur. Sini jadi bukan tempat kediaman dah lah. Kampung tu pula tempat kediaman, tempat kita nak duduk. Walaupun kita balik sekejap-sekejap. Dia bergantung pada niat. Bermustatil lah. Mukim tu berhenti 4 hari tu. Dia tak kira mustatil ke mukim dalam bab musafir ni. Kalau kita nak duduk di satu tempat lebih pada 4 hari, dipanggil tempat tu mukim. Kalau kita nak duduk tempat kita tu, tempat kediaman kita tu, itu dipanggil mustatil. Macam tadi kita nak duduk situ tak nak pindah, tu mustatil lah. Bukan mukim. Silap. Kalau kita nak duduk satu tempat tu nak pindah lagi, itu mukim. Macam orang belajar universiti, contoh dia datang UAE, dia duduk berapa bulan satu semester? 4 bulan. Tapi kampung dia di Kelantan, dia orang mukim. Tapi tak boleh jamak pasal pasal nak duduk sini 4 bulan. Kalau dia ada macam 2 key rumah. Satu di Seremban, satu di Taipei. Ni di Kuala Lumpur pun dia ada juga. Jadi dia tak tahu yang mana satu dia nak menetap. Kalau dia balik ke Seremban ataupun balik ke Taipei, dia boleh. Dia contoh dia ada 2 rumah dan dua-dua tu rumah tempat dia duduk. Dan dua-dua itu rumah tempat dia mustatin. 2 bini lah senang. Dia ada 2 bini. Rumah tu bini dia satu di Seremban, satu di Perak katakan. Kan? Jadi dia bergilir 10-15 hari sana, 15 hari. Tak kira lah cara-cara ikut dia bergilir. Dua-dua rumah dia. Jadi dua-dua tempat mustatin.
Sampai je tak boleh jamak. Dua-dua tempat kediaman dia mukim. Dalam kitab Qalyubi ada lagi dia kata dikira di mana tempat banyak harta dan sebagainya. Tapi setengah ulama kata kira tempat ni, kira tempat dua-dua tempat mustatin. Tu dua-dua rumah dia. Sampai je tak boleh. Dua negeri dia. Kan? Itu memang tempat dia duduk dah. Jadi bila dia kira Jumaat pun sama. Kalau dia ada di sana, boleh dikira Jumaat pasal tempat dia. Dia ada di sini, boleh dikira Jumaat. Kan? Pasal dua, melainkan kalau rumah sewa apa semua tu lain. Kena tanya niat dia lah, dia nak duduk di mana. Tapi kalau dua bini, memang tu tempat dia lah, dia memang duduk sini. Tapi bini tak boleh duduk lama-lama. Ya, dia ada gili-gili. Tapi memang tempat mustatil lah. Jadi niat kita nanti pencen nanti kita nak duduk situ kan. Jadi kita balik kampung boleh. Tak boleh ya? Pasal situ kita nak duduk. Situ tanah air kita. Kediaman kita di situ. Mustatin kita di situ. Di sini kita jadi mukim. Walaupun kita duduk 40 tahun mah. Macam orang mari kerja kan. Dia buat rumah kat kampung. Dia kerja sini lama dah. Dia masih ada kategori mukim. Tak boleh dikira 40 orang Jumaat. Pasal dia nak balik kampung. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Tapi kita sekarang ni Jumaat tu kira mazhab lain. Kalau tidak tak boleh buat Jumaat di KLCC tu. Mana ada orang mustatin kat KLCC? Siapa dia duduk situ? Kan? Situ semua orang mukim belaka, orang musafir belaka. Kan? Bangladesh apa semua tu. Rumah pun tak ada sebiji kawasan tu. Tak. Tapi kira mazhab lain. Sama juga dalam UAE. UAE mana ada orang mustatinan tu. Pelajar seorang pun tak ada mustatinan tu. Syarah pun semua pun tak ada. Jadi itu guna pendapat lain lah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i asal, orang mustatin saja yang boleh dikira 40. Mana dia la yaz'anu saifan wala syita'an. Dia tidak nak pindah daripada situ musim panas ke musim sejuk, dia tak nak pindah. Itu maknanya orang mustatin. Setakat itulah. InsyaAllah ada satu lagi ceramah. Kemudian kenduri. Ini kenduri Ustaz Roslan sekali. Ya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.